Assalamualaikum. Selamat petang. Bertemu lagi kita bersama HBO Abdul Halim bin Osman daripada Johor Bahru. Hari ini nak sembang-sembang sikit pasal sejarah hidup. Sejarah hidup mungkin boleh jadi panduan kepada rakan-rakan yang lain sebenarnya. Bagaimana saya bermula berniaga, daripada berniaga kecil-kecil sampai berniaga besar-besar, berniaga telungkup, naik turun. Alhamdulillah hari ini berada di tahap yang cukup baik untuk dijadikan renungan dan panduan pada rakan-rakan semua sebenarnya. Saya merupakan anak keempat daripada 7 beradik, tapi yang hidup hanya saya seorang saja. Daripada 7 tu hanya saya seorang saja yang hidup, jadi sebenarnya saya anak tunggal lah. Dari satu keluarga. Anak tunggal ni sebenarnya ada bagus dia, ada juga yang kurang baik dia. Tapi ialah bila saya masa bujang nak berjalan jauh-jauh, mak tak kasi bergerak ke mana-mana, tak boleh nak pergi sana, nak pergi sini. Maklumlah anak seorang katakan kan. Anak seorang, anak mata wayang seorang-seorang. Jadi itulah, dari situlah saya membesar dan tak pernah keluar daripada kampung. Maksudnya saya memang anak orang kampung. Bersekolah di darjah 1 sampai 6 memang dekat kampung. Bila dah masuk sekolah menengah tu, saya bersekolah di Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, yang mana setiap hari kena naik bot dulu ke Pantai Lido yang sekarang ni Danga Bay. Dulu Pantai Lido pergi naik bot ke Danga Bay, dari jalan kaki pergi ke sekolah Maktab Sultan Abu Bakar sampai tahun 85, daripada 79 sampai tahun 85 bersekolah menengah di Maktab Sultan Abu Bakar. Jadi hari ini saya nak cerita sikit saya awal daripada kecil lah, maksudnya pengalaman saya sebagai seorang anak petani, anak orang kampung yang bekerja hanya berasaskan kepada menoreh getah. Jadi sebelum sekolah tu, tugas pertama saya masa tu, arwah saya, ayah saya ada bela lembu. Lembu lebih kurang dalam 85 ekor yang paling banyak lagi lah. Jadi tugas pertama saya pukul 9 lebih tu, selepas bantu bangkit getah, jadi saya kena menggembala lembu daripada rumah saya tu, jalan lebih kurang 4 ke 5 kilometer. Saya halau lembu tu pergi ke kawasan estate untuk bagi dia makan. Itulah sambil berjalan menghalau lembu tu. Tapi saya ada satu kelebihan kat situ. Bila saya jadi gembala lembu tu, saya suka kejar ayam hutan. Kalau kejar ayam hutan garanti dapat. Alhamdulillah, itu semua pengalaman. Jadi bila sekolah tu, dengan selalu kejar ayam hutan ni, daripada dia terbang, dia turun kat mana, kita cari sampai dia dapat. Kita dapat tangkap dia lah. Balik memang dapat lauk ayam lah kan. Jadi dari pengalaman mengejar ayam hutan tu, saya dekat sekolah dalam bidang sukan ni memang kalau lari long distance ni, merentas desa, tak nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu dalam tangan lah. Tapi kebanyakannya nombor 2 dengan nombor 3, sebab tak pernah menang dengan yang ada satu India ni. Mungkinlah memang bakat orang India, memang berlari, memang laju. Tapi ialah Alhamdulillah boleh sampai dapat wakil sekolah, masuk majlis sekolah sukan sekolah daerah antara Johor Bahru. Alhamdulillah, daripada situlah saya merintis karier. Daripada seorang anak petani, akhirnya saya berkeluarga dalam usia yang muda. Usia yang muda, sekitar umur 21 selepas SPM sebenarnya. Berkeluarga atas pilihan orang tua. Alhamdulillah sampai sekarang anak dah 2, yang besar, yang sulung usianya 34, yang kedua 32, dan ada cucu 2 orang sekarang ni. Alhamdulillah, sekarang umur masuk 57, rasa dah mula tak ada beban sangat. Dah tak ada beban sangat. Jadi kat sinilah berdasarkan pengalaman saya,
saya nak membesarkan anak-anak tu, saya bekerja sendiri. Saya boleh kata nak kerja dengan orang tu memang kurang sangat. Kebanyakan saya bekerja sendiri, saya berniaga sendiri. Pertama sekali pekerjaan yang saya buat masa tu adalah saya arwah orang tua belikan saya van Toyota. Jadi saya bekerja sendiri, ambil budak kampung pergi hantar ke taman untuk bekerja lah. Tugas saya pagi, petang, tengah hari dengan malam. Jadi bila saya ambil budak kilang, jadi masa saya panjang. Balik daripada pagi tu pukul 8, saya ambil upah pula. Pergi belanja dekat pasar, ada satu akak ni bagi saya tugas, okey Lim, ini list barang-barang, pergi beli. Maksudnya bila saya nak balik rumah, saya akan belikan barang-barang yang dipesan dulu, baru saya balik ke kampung. Tapi yang bagus dia kat situ, setiap kali belanja tu saya ada upah. Upah saya tu saya gunakan untuk perbelanjaan harian kat rumah. Yang saya ingat masa tu saya suka sangat beli kerang. Beli kerang mungkin pasal dia murah kan. Jadi memang selalu makan kerang lah. Jadi itulah pengalaman mengajar saya. Di samping itu, sambil hantar budak kilang, saya juga berniaga tepi jalan. Sebab lepas hantar budak kilang, lepas belanja dekat pasar, saya ambil barang-barang berniaga saya berniaga air kelapa laut dekat tepi jalan pula. Itu pun saya panggil satu budak untuk jaga. Bila ada yang jaga, jadi saya dah kerja taklah terganggu, tapi ada tambahan lain daripada ambil budak kilang, saya berniaga tepi jalan kan. Dekat situlah melatih saya bekerja sendiri sampailah sekarang. Sekarang pun boleh kata pernah juga masuk kerja jadi cashier dekat The Store. Johor Bahru dulu terkenal dengan The Store. Pernah juga kerja pan minyak. Pernah juga buka kilang, dan banyak pengalaman-pengalaman yang mengajar saya untuk berdikari. Berdikari. Jadi bila berdikari ni, jadi kita kena susun sendiri tugas pengurusan keuangan. Alhamdulillah sampai sekarang saya boleh kata berjaya lah. Boleh kata berjaya, alhamdulillah, daripada pengalaman-pengalaman yang mengajar saya lah. Cuma hari ini mungkin saya boleh tunjuk macam pengalaman jual air kelapa laut. Air kelapa laut tu sebenarnya kalau kita beli, memang kita rasa macam air kelapa laut. Sebenarnya dia bukan air kelapa laut. Ini pecah rahsia sebenarnya. Air kelapa laut tu yang penting cuma dia punya pati dengan dia punya buah. Kalau air tu memang air biasa, cuma pakai perwarna. Tapi masa tu saya pakai, walaupun pakai air biasa perwarna, tapi tetap dimasak lah. Tetap dimasak untuk kesihatan orang lain lah. Maknanya kita berniaga memang kena ikhlas, kena betul-betul pastikan kebersihan. Di samping itu jual juga buah-buah potong lah macam tu. Tapi alhamdulillah dengan berniaga macam itu, saya boleh bayar van sampai habis. Anak cukup, alhamdulillah, rezeki ada untuk membesarkan anak-anak. Lepas berniaga, ambil budak kilang, berniaga tepi jalan. Dan saya pernah juga berniaga sendiri dengan buat kilang cili bo. Buat cili kisar, yang saya punya pasaran masa tu kebanyakannya di Singapura. Di Singapura, yang masa tu saya berniaga dengan konsep perkongsian. Saya buat processing dekat Kampung Dangu, Johor Bahru, dan pasaran di Singapura. Sebab ada satu rakan yang buat market di Singapura. Tapi tugas saya proses, bawa masuk Singapura. Cili tu lebih kurang dalam 250 hingga 300 kilo setiap hari. Maknanya kalau pagi saya masuk, dan untuk menjimatkan kos pembelian lada tu, kita beli lada dekat Singapura dengan harga $1, kalau tak silap saya masa tu $1. Saya akan bawa balik JB dalam van tu dalam 10 hingga 11 bunyi. Bawa balik cili, proses, besoknya masuk lagi, balik bawa lagi cili. Cili kontut tu, cili yang apa ni? Yang ialah memang yang pedas murah lah tim. Terima kasih kepada apa ni? Kaisyah Saleh. Alhamdulillah masih ada dekat saya punya. Tolong kongsikan live saya ni, mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat dari pengalaman-pengalaman saya lah. Okey.
Daripada situ, saya belajar bagaimana kita nak ekspor dan import barang. Jadi nak masuk Singapura, kita kena isi borang ekspor. Kena pergi dekat ejen transport, minta dia isikan borang apa barang yang kita perlu. Dan nak masuk balik pun kita kena ada lesen import. Maksudnya adalah dia punya proses untuk ekspor dan import. Bermakna saya pernah ada pengalaman berniaga import ekspor. Jadi bermakna memang masa tu market dekat Singapura memang cukup lumayan. Balik saja duit dekat kocek sentiasa ada 3 hingga 5 ribu ringgit setiap kali masuk. Pergi balik sebab balik saja saya akan tukar duit dulu dekat outlet, confirm adalah 2,000 3,000 dalam kocek. Jadi inilah pengalaman yang saya ada daripada tu. Saya juga ada pernah berniaga sebelum ekonomi gawat 97 masa tahun 97 masa ekonomi gawat, masa tu saya ada company yang ada kontrak dengan Ion, dengan Proton Ion, yang mana masa tu saya ada pekerja lebih kurang 60 orang. Masa tu kerja saya hanya hantar kereta untuk satu Malaysia. Bermakna masa tu tak ada guna lori transport yang macam sekarang ni banyak naik 3, 4 biji, 6, 5 biji dalam satu lori kan. Tak, dulu kita pakai driver, kita pakai trade plate. Bila ekonomi drop, kat situ saya terduduk banyak modal habis. Tapi itulah maksudnya, itulah pengalaman yang saya boleh kongsi pada rakan-rakan. Walau macam mana pun kita jangan pernah putus asa untuk terus berusaha. Daripada pengalaman itu, saya ada satu kisah yang cukup menarik juga masa dekat company yang hantar kereta ni. Kita punya pekerja jalan bertunda-tunda 3, 4, 5 biji satu kali jalan. Bayangkan jalan waktu hujan, jalan pandu taklah laju, tapi pandu tu dekat-dekat, emergency depan brake, langgar sama sendiri. Cuba bayangkan tak kepening bos macam itu kan. Bila accident macam itu, memang kita kena gantilah. Maksudnya memang walaupun ada insurans, tapi banyak juga kerugian yang kita perlu tanggung sebenarnya. Lagi satu, customer punya kereta macam mana kan. Jadi inilah pengalaman yang mengajar saya dari berniaga kecil sampai berniaga besar. Dan akhirnya bila ekonomi drop, saya dah tak kerja. Saya kerja dengan Pro 2. Bila kerja dengan Pro 2 sebagai assessment dengan gaji basic masa tu, bayangkanlah RM300 sahaja sebulan. Bayangkan RM300 sebulan. Tapi masa tu dalam tahun 2004 saya masuk dekat Pro 2. Kebetulan masa itulah launching kereta Myvi. Masa kereta Myvi tu boleh kata memang jual kereta ni memang paling best. Sebab order mencanak-canak, gaji kita boleh kira setiap bulan berapa ribu yang kita boleh dapat. Jadi dari situ kita boleh tahu gaji bulan ni berapa. Sebab kereta kan datang setiap bulan tu taklah semua invoice kita punya LOU tu keluar. Maknanya bukan semuanya kereta tu keluar dalam masa satu bulan kan. Dia bertahap-tahap. Dalam bertahap-tahap tu kita dah boleh kira, oh bulan ni aku keluar 6 biji, adalah 6,000 7,000 punya gaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, daripada jual kereta tu saya ada satu kisah lagi yang ni boleh jadikan pengalaman. Saya ada sepupu saya, dia beli kereta atas nama saya. Ini kalau kita nak berkongsi ataupun nak tolong orang yang nak gunakan nama kita untuk beli kereta ke apa, kalau boleh jangan benarkan. Itu pengalaman saya sendiri, berdasarkan pengalaman sendiri. Sepupu saya, dia tak bayar kereta tu hampir setahun. Pihak bank telefon saya. Cik Alim, ini kereta dah lama tak bayar. Kalau tak bayar boleh masuk bankrupt. Masa tu hutang dia kalau tak silap saya
hampir 35,000. Itu masa tu kategori 35,000 memang dah rasa kategori bankrupt lah. Tapi apa yang saya buat dari masa itu, saya bincang dengan bank, saya akan buat bayaran. Walaupun memang bukan saya yang pakai, kereta tak ada kat saya pun, saya akan buat bayaran demi nama saya sendiri. Saya deal dengan bank, saya buat bayaran. Selepas tu, saya deal dengan bank. Okey, makna bank setujulah dengan term and condition yang kita bincangkan. Bila dia bersetuju, saya akan bayar setiap bulan. Sebab masa tu, sale dekat kereta ni memang sentiasa gaji tu boleh kata mampulah untuk saya bayar. Akhirnya, bila saya bayar seterusnya, saya pergi ke KL, tengok kereta tu, Masya Allah, lagi satu masalah yang timbul rupanya. Rupanya kereta Pajero tu dah parking dekat bengkel, enjin dalam, bukan dekat depan enjin dalam tempat belakang dia tu. Maksudnya enjin dah dibuka habis. Buka habis, pergi tengok rumput dah separuh dekat tayar tu. Cuba bayangkan macam mana lagi. Dah lah kereta nak kena bayar. Lepas tu tengok kereta dah macam gini pula. Tapi saya tak putus asa. Saya cakap dengan orang bengkel itu, buat balik Pajero ni, berapa kos saya akan bayar. Masa tu saya habis dekat kereta tu pun, sebab daripada enjin diesel petrol, saya pergi tukar diesel. Maknanya kat situ ada surat-surat untuk endorse balik. Memang boleh jalan lah. Okay. Bila saya dah buat, saya nak bawa balik JB kan road tax tak ada. Bayangkan, road tax tak ada, apa tak ada. Saya bawa balik ke JB tengah malam. Tengah malam pukul 12 tu saya gerak lah balik pelan-pelan. Akhirnya sampai dah dekat rumah. Dekat rumah sebab kereta masih tak ada road tax, tak ada apa. Jadi saya tak boleh lah nak bergerak mana-mana, tak boleh nak guna. Tapi masa yang sama, surat tarik tu sentiasa je. Walaupun kita bayar, sentiasa ada yang tukang tarik nak ambil kereta tu. Bayangkan saya dah bayar tiap bulan dekat bank. Dah betulkan kereta tu sampai boleh ada road tax apa semua. Bayar sampai ada road tax, sampai bayaran bulan kadang-kadang sangkut lagi lah. Tapi Alhamdulillah, bila kita ada niat untuk settle benda tu, akhirnya benda tu habis sampai saya bayarlah dan nama saya bersih. Tak jadilah blacklist. Sebenarnya tak jadilah bankrupt. Terima kasih Cik Muhammad Nur Tamrin. Boleh dengar cerita saya sekurang-kurangnya, boleh tolong share kawan-kawan, mungkin ada lagi yang boleh tengok. Jadi kat sini pengalaman kalau ada rakan ataupun saudara-saudara lah, biasanya saudara lah, adik-beradik, kemungkinan ada juga yang beli kereta pakai nama kita. Kalau boleh tolaklah cara baik-baik. Sebab ini pengalaman saya sendiri. Kalau tak, dia kena bankrupt. Dah kena bankrupt, tak tahu nak jadi macam mana. Tapi Alhamdulillah benda tu saya dapat atasi. Memang setiap masalah akan ada jalan penyelesaian, yang mana dia akan kita boleh belajar daripada pengalaman-pengalaman orang lain. Itu tentang bila orang guna nama kita. Okey. Daripada situ saya belajar, saya berniaga, pernah juga berniaga pasar malam sebenarnya masa budak kilang tu. Pertama tadi ambil kilang kan. Saya juga pernah berniaga pasar malam. Berniaga pasar malam. Masa tu saya jual barang runcit. Kentang, bawang putih semualah. Memang masa tu bawang putih tu saya jual murah. Memang laku sangat lah. Sebab pelanggan banyak beli bawang putih masa tu. Itu pengalaman saya lah. Okey. Dari tadi, okey, yang bankrupt saya dah cerita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila nama kita orang guna, kalau boleh jangan sama sekali bagi orang lain pakai nama kita untuk beli kereta ataupun beli apa, kita sebagai penjamin ke apa benda. Kalau boleh jangan, sebab kita tak tahu setiap orang punya hati dan punya karakter macam mana lah. Mungkin baru-baru nak guna tu memanglah bagus, tapi bila dah ada masalah, nak jumpa pun tak nak. Tapi ialah
kita istiqamah sajalah, istighfar banyak-banyak. Mungkin adalah salah silap kita yang kita buat agaknya kan. Jadi itu semua pelajaran yang paling mahal. Dan ada satu lagi kisah yang saya suka juga berkongsi juga pengalaman ini, pengalaman yang paling berharga. Saya pernah dapat duit jumlah yang cukup besar. Jumlah yang cukup besar, hampir 100,000. Jadi kat situ, bila kita ada duit banyak, pacat banyak akan ikut dekat. Maksudnya, ada saja dia bagi idea, kau buat ini, kau buat itu kan. Jadi kalau kita termakan dengan apa yang dia cakap, kita akan hanyut. Kita akan hanyut. Jadi kat sinilah pengalaman-pengalaman yang kita ada, kita boleh kongsi untuk dia jadikan panduan. Bila kita ada duit banyak, yang penting paling penting kita kena asingkan dululah. Ini semua berdasarkan pengalaman saya. Ada duit banyak, dia boleh habis dalam tempoh 10 tahun. Kalau kita tak pandai. Makna saya masa tu saya ada buat rumah sewa, saya buat apa dekat aset saya lah. Alhamdulillah, walaupun habis, tapi ada benda yang kita tinggalkan. Maksudnya benda tu boleh jadi duit lagi. Itulah. Kalau kita ada duit, orang akan nampak kita banyak peluang yang dia akan bagi. Elim kau buat ni, kau berniaga ni, berniaga tu, berniaga ni. Last kita pun terlungkup juga. Terlungkup juga. Jadi itulah. Bila ada duit, kena beringat. Kena beringat. Ini pengalaman saya sendirilah. Dan masa terus berjalan, saya tetap jual kereta sampai 2015. Bila 2015 tu saya stop jual kereta. Masa tu usia pun dah 45 tahun. 45. Saya cakap saya dah malas nak kerja. Jadi saya rest 1 tahun dekat rumah, tak buat apa benda. Tapi adalah income lain yang masuk. Bila rest kat rumah, kepala sakit pula. Maksudnya bila kita dekat rumah tak buat apa benda, kita akan jadi macam buntu tau. Bila kita buntu, kita akan rasa macam tak berapa nak happy. Jadi saya berdaftar lagi dekat Nissan pula. Selama ni dekat Pro 2, 2 company yang saya join, daripada branch pergi dealer. Lepas keluar daripada dealer, saya masuk dekat Nissan. Dekat Nissan pun lebih kurang dalam 2 hingga 3 tahun lah. Jual kereta Nissan. Alhamdulillah, sebab kalau dekat Nissan tu pengalaman banyak juga, sebab kita dah ada asas untuk berniaga kan. Maksudnya berniaga ni, itulah sebabnya gaji memang kecil sebab kita makan komisen je. Tapi gaji 4-5 ribu juga sebulan sebenarnya. Memang cukup lah masa tu. Tapi bila dah berhenti dekat Nissan, duduk dekat rumah, kawan pula datang meracun. Dia datang meracun. Dia sebagai ejen takaful masa tu. Lem, kau nak ambil tak polisi ni? Aku cakap saya tak nak ambil kecuali saya masuk sendiri sebagai ejen. Lepas tu dia daftarkan saya untuk ambil ujian. Dengan tak baca, tak apa, ambil ujian, lulus pula. Bila lulus pula tu, itulah buat insurans sampai sekarang. Daripada 2016 sampai sekarang tetap wakil insurans. Dalam insurans ni adalah juga kejayaan-kejayaan yang kita capai. Tapi dalam masa yang sama, kawan-kawan juga biasanya kalau dah buat benda-benda macam ni, dia akan ajak lagi, kita buat property pula, buat dah, ambil lesen property, ambil lagi ujian property kan. Jadi bila kita buat property, Alhamdulillah jalan terus. Dan akhirnya masa sambil kerja tadi pada kereta dia sebenarnya, masa dekat Pro 2 tu, saya dah mula berkecimpung dalam perniagaan internet sebenarnya. Lupa nak cakap tadi. Bermakna bila dekat kereta ni, kita duduk dekat office. Bila duduk kat office, tak ada orang masuk, tak ada customer masuk, saya main komputer. Saya asal komputer memang tak ada, tapi sebab suka buka laptop, belajar sendiri dekat komputer, tanya Pak Google, tanya YouTube, macam mana nak buat itu, nak buat ini. Dan akhirnya saya mahir dekat bahagian IT ni sikit. Sampai sekarang
Saya dah boleh buat landing page sendiri, buat itu, buat ini. Memang tak ada orang lain buat lah. Semua buat sendiri sampai sekarang. Jadi kemahiran dekat IT tu ada sikit-sikit. Bolehlah guna untuk diri sendiri. Kalau nak berkongsi cara nak buat itu, nak buat ini pun insya-Allah boleh saya bantu rakan-rakan sebenarnya kalau nak belajar. Dari itulah pengalaman-pengalaman yang saya ada. Dan saya pernah juga dapat income yang besar kali kedua. Jumlah saya tak perlu sebutlah. Untuk kali kedua dapat selepuk jumlah yang besar. Masa ni lah, sebab pengalaman pertama dah mengajar saya jangan sampai buat silap kali kedua. Jadi bila dapat income yang besar kali kedua ni, saya dah ada pengalaman. Alhamdulillah. Memang saya bersyukur kepada Allah dengan ada income kali kedua yang cukup besar masa tu masuk. Jadi yalah, bila kita dah ada income besar tu, kita boleh buat apa saja yang kita nak, tapi jangan pernah lupa lah. Jangan pernah lupa rezeki tu Allah yang bagi, ada rezeki rakan-rakan yang lain. Jadi inilah pengalaman-pengalaman yang boleh saya kongsikan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kepada Mas Sita yang hadir pada malam ni, petang ni. Sambil-sambil tu just saya hanya berkongsi pengalaman saya yang mungkin boleh dijadikan panduan. Okey, saya terlupa tadi nak cerita, saya juga pernah kerja dekat The Store tadi kalau tak silap saya cakap. Masa kerja The Store tu tak lama juga, dalam 4-5 bulan jugalah bekerja dekat The Store. Sebab masa nak proses membesarkan anak-anak tu, masa tu gaji tak cukup tinggi. Jadi saya buat 2 kerja dalam masa bulan tu. Pertama malam, siang saya masuk kerja dekat The Store. Biasanya kalau shift malam, saya ambil kerja dekat pam minyak sebagai tolong tuang pam minyak orang lah. Maksudnya orang beli minyak, kita yang tuangkan. Jadi pengalaman yang saya ada dekat The Store tu, bila kita berniaga, kita perlu ada peti cash untuk ambil setiap pagi dan pulang pada waktu petang. Kat situlah saya nampak, oh begini rupanya orang punya bisnes, cara nak pastikan ada duit kecil dengan duit besar setiap kali buka kaunter kan. Rupanya bila pagi kita masuk, dia akan ada ambil satu uncang. Satu uncang tu ada duit lebih kurang 500. Duit kecil lah, duit RM10, RM5, RM1, duit shilling semua ada. Kita dah susun kat situ. Ambil pagi 500, balik malam kita tutup kaunter, 500 dah asingkan. Lepas tu kita serah duit yang jualan hari itulah. Kat situ yang saya nampak, oh begini satu cara untuk kita pastikan bila kita berniaga, kita mesti ada peti cash untuk duit kecil. Jadi kat situlah saya belajar uruskan duit untuk kita punya perniagaan. Dan yang paling menyentuh hati saya bila kerja malam tu, kadang-kadang kita kan letih sebab satu malam tu biasanya ada 2 orang je yang bertugas. Jadi tidur tu ganti-ganti. Jadi masa saya tidur sebenarnya, ini yang saya suka jadikan dia satu semangat untuk saya. Sebab bila nak besarkan anak ni, apa pun kita sanggup buat sebenarnya. Saya tidur beralaskan kotak dengan tutup macam kita just tutup pakai kotak je. Maksudnya buat kepung tu pun kotak juga. Bayangkan tiap malam 2-3 jam tidur beralaskan kotak, tutup pakai kotak dekat tepi pam minyak. Itu yang saya rasa cukup sedih. Tapi apakan daya, waktu tu memang nak membesarkan anak-anak, untuk membesarkan keluarga, saya tetap lakukan. Jadi ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya sebenarnya. Dari itu bolehlah jadikan panduan. Kalau kawan-kawan yang ada terasa sekarang masih susah, kita kena tengok rupanya ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Tapi kita tetap kena bersyukurlah dengan apa ujian yang Allah bagi. Jadi daripada pengalaman-pengalaman itu, saya boleh kata saya berjaya sekarang ini.
daripada kereta kancil yang saya guna, daripada van. Sebenarnya gini, cerita kereta kancil ni gini, daripada van yang saya beli tadi, van tu sampai 11 tahun 11 betul 11 tahun saya pakai. Masa tu trade-in pergi beli kancil. Maksudnya sebab bila duit daripada van tu keluar modal kan, arwah tu belikan saya dengan nilai 6,000. Jadi kita bila dah bayar sampai 19,000 sampai habis, bila trade-in dah tak ambil pedang kilang lah, maksudnya dah trade-in, ambil lah kereta kancil kuning. Saya panggil dia Ferrari saya. Kereta tu tetap masih ada sampai sekarang. Sampai ada sekarang. Saya pernah cerita dekat dalam Facebook saya, daripada kereta kancil sampai pakai kereta bintang 3. Alhamdulillah sekarang saya pakai juga kereta bintang 3. Latest punya 2019. Masa saya ambil 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah dari pengalaman ini mengajar saya banyak. Kalau boleh kita jangan pernah rasa bangga dengan apa yang kita ada. Sebenarnya kita kena bersyukur apa yang Allah bagi. Kita kena nikmati saja perjalanan hidup ini, sebab kita tak tahu macam mana kita punya akan datang. Ni sebab usia dah berusia ni, saya dah kurang fikirkan sangat pasal nak cari income. Income ni kita tetap cari, kita tetap usaha, memang dia akan datang sendiri. Sebab itu kalau boleh rezeki ni kita kena jemput sebenarnya. Bila kita jemput, dia akan datang. Tapi dengan macam mana nak jemput rezeki? Kalau boleh jemput rezeki dengan sedekah. Dengan bersedekah dekat yang tempat yang paling subur. Kadang-kadang mungkin ada orang nak tanya tempat yang subur tu kat mana? Tempat yang subur tu kat mana? Tempat yang subur adalah di pusat tahfiz ataupun masjid yang baru nak buat, dekat-dekat rumah anak-anak yatim. Kita boleh minta letak kat sana. Jadi harta tu sebenarnya walaupun kita letak dekat sana, kita bagi dekat sana, itu sebagai bekalan kita untuk di akhirat sebenarnya. Jadi kepada rakan-rakan, rezeki kena dijemput. InsyaAllah akan ada. Jadi dengan rezeki yang kita jemput, jadi kita akan lebih mudah. Ada nak tanya Mas Sita? Pengalaman ataupun just kita nak sembang-sembang yang cerita pasal, saya sebenarnya nak cerita juga sekarang ini saya berniaga satu perniagaan bisnes tanpa modal, tanpa menjual, daripada belanja harian bulanan saya boleh jadi income. Itu kalau ada yang dengar, nanti saya kupas pelan-pelan. Perniagaan yang cukup bagus pada saya buat masa ini. Okey, lagi satu, saya juga sekarang ini merupakan stokis negeri Johor untuk Black G kunyit hitam under kajian Mardi. Mungkin daripada cerita saya tadi, Mas Sita boleh jadikan panduan dan pengalaman lah. Ambil iktibar. Kadang-kadang itulah saya cakap tadi. Kalau boleh, nama jangan guna untuk orang lain guna untuk beli kereta ke, penjamin ke. Kalau boleh jangan sama sekali. Sebab saya dah merasa pengalaman dia, penangan dia. Kalau saya tak ambil tindakan seterusnya, jadi itulah yang akan bagi kesan kita pada masa akan datang. Jadi itulah, bukan kita tak boleh nak tolong. Ada satu lagi ayat yang saya suka. Kalau ada orang nak pinjam duit, kita kena bagi dia duit. Tapi niat pertama bila dia minta 1,000, jangan bagi 1,000. Kita bagi apa yang kita ada. Saya cakap saya takkan bagi pinjam. Jangan cakap bagi pinjam, saya bagi sedekah terus kat awak. Jadi awak pun takkan sakit hati. Maksudnya, okey ni aku ada 200, ambil lah 200. Kira hadiah aja. Jadi kalau macam gitu, kita tak akan rasa terbeban. Sebab apa? Kadang-kadang dengan pinjam ni, kita boleh jadi lawan sebenarnya. Minta orang tak nak bayar. Tapi kita kalau boleh bagi saja. Niatkan ikhlas, bagi, Allah akan ganti sebenarnya, insya-Allah. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang saya ada, mungkin boleh jadikan sedikit panduan. Kalau yang pasal bisnes tanpa modal tu, boleh buka dekat saya punya, dekat profile saya, buka dekat situ, kliklah link Telegram tu, dia akan bawa dekat saya punya kolam untuk
rakan-rakan baca. Apa yang saya cuba sampaikan, iaitu bisnes tanpa modal, bisnes tanpa menjual, jadikan belanja bulanan anda sebagai income tambahan. Itu cukup baik sebenarnya yang saya dah join lebih kurang dalam bulan 11, tak sampai setahun lagi, tapi hasil dah ada lah. Memang dah ada hasil. Jadi itulah, sambil-sambil buat takaful, buat insurans sekarang ni, tapi taklah macam dulu. Memang dulu memang kejar target. Ni just santai-santai, isi-isi masa saja. Ni pun baru balik tadi daripada jumpa kawan-kawan. Itulah. Kerja saya, office saya sebenarnya, kalau tak dalam kereta, dia dekat kedai mamak ataupun KFC ataupun mana-mana tempat yang sesuai saya rasa. Tapi kebanyakannya dalam kereta lah. Buat phone call dekat kereta, siap-siapkan kerja dalam kereta. Inilah pengalaman yang saya boleh kongsikan, boleh jadikan sedikit panduan lah. Ni pun saya baru belajar guna TikTok ni sebenarnya. Jadi bila nampak kat TikTok ni macam boleh membantu kita untuk maju ke hadapan. Sebab berdasarkan pengalaman saya berniaga online ni daripada 2010, kita daripada Facebook, daripada macam-macam media sosial, tapi sekarang ni trend dia memang dah dekat TikTok. Yang bagusnya, bila kita berniaga guna video live, maksudnya video-video pendek sebenarnya, itu banyak main peranan. Macam saya biasanya kalau dah naik kereta je, kalau kita naik kereta 45 minit, biasanya kita buat apa? Kalau macam saya buat video live guna Facebook masa tu. Bila naik kereta je, jalan sikit je, garanti buat live Facebook. Dekat situlah masa time bisnes meletup. Bisnes kunyit hitam saya betul-betul pergi. Sebab orang akan nampak asyik muka Mamat ni je cerita pasal kunyit hitam. Tapi kita bercerita berdasarkan pengalaman. Maksudnya berdasarkan testimoni customer kan. Dengan testimoni customer, itulah yang bagi orang lebih keyakinan. Kalau kita cakap kita yang pakai, orang cakap ya betul tak ya je ni kan. Tapi kita berdasarkan pengalaman. Kalau customer tu nak minta nombor customer yang kita cerita tu, kita boleh bagi. Tapi minta kebenaran dia lah. Sebab dia, customer tu akan tanya untuk berbual dengan kita. Betul ke kan? Itu pengalaman saya lah. Jadi kalau memandu tu, tempat letak kamera tu memang dah special. Ada kat tepi tu, kadang-kadang dekat setengah steering tu memang tak pegang pun, dah tekan on aja. Biar je lah kita tetap tengok ke depan, main cakap je. Apa yang nak keluar. Tapi bercerita berdasarkan pada hati kita sendiri. Masih tak asal mana ni sebenarnya? Tolong share lagi. Mudah-mudahan dengan ini ada rakan-rakan yang nampak mungkin sekali lalu live saya ni. Biasanya selepas live macam gini, video live ini saya akan muat turun balik dalam saya punya handphone. Lepas tu saya akan upload balik dekat YouTube channel saya. Jadi walaupun saya berbual macam gini, mungkin ada 1-2 orang yang hadir, alhamdulillah, tapi saya dapat satu konten yang boleh saya jadikan dia satu konten yang panjang. Saya letak dalam YouTube dan dia masih boleh bermanfaat untuk ramai orang. Jadi bila dah habis saja, saya akan download balik video live ni dan saya upload balik dekat YouTube. Johor dulu kat mana ni? Pernah besar kat Johor. Sebab berdasarkan pengalaman saya, Johor masa tu tahun 80-an memang saya pergi sekolah pun naik sampan je, naik bot. Dari Kampung Danga, Kota Tinggi. Jadi bila dekat Kampung Danga ni, orang tak pandang sebenarnya sebab kampung yang memang susah lah. Nak pergi sekolah naik sampan, naik bot. Bila hujan, Masya Allah. Lagi satu pengalaman, kalau balik sekolah lambat kena tinggal bot. Macam mana nak balik? Terpaksalah tumpang rumah kawan-kawan. Dulu dekat Barik Hospital banyaknya kawan. Tapi sekarang bangunan tu pun dah tak ada. Dah memang Johor ni dah jauh berbeza daripada dulu. Itulah dari pengalaman-pengalaman saya, mungkin boleh jadikan panduan lah. Jadi
inilah kisah perjalanan hidup saya. Alhamdulillah sampai sekarang rasanya cukup bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang. Sebab saya boleh kata saya ada banyak pipe income sekarang ni. Pipe income saya boleh kategorikan terbagi kepada 4. Pertama sekali, saya ada income harian. Income harian saya ni sebenarnya daripada jualan hasil kunyit hitam saya sebagai ejen ataupun sebagai stokis negeri Johor untuk Black G. Jadi itu income harian. Kalau income mingguan saya, setiap 2 minggu dapat income, iaitu daripada takaful saya, daripada customer-customer yang bayar polisi. Saya ada komisen, dia akan bayar saya pada 7 dan 20 hari bulan. Bermakna belanja bulanan, belanja harian ada, mingguan ada, dan saya juga ada satu lagi income yang sangat-sangat membantu, iaitu income bulanan daripada property ataupun aset-aset yang orang sewa daripada saya. Alhamdulillah, aset-aset yang sewa-sewakan ni cukuplah, memang cukup selesa bagi saya. Alhamdulillah. Dan saya juga ada income tahunan daripada saham-saham yang saya ada. Sebenarnya saya ada satu pengalaman yang saya cakap betul. Betul tak orang mati, orang yang dah meninggal boleh ada duit, bagi duit? Cuba fikir apa yang saya cakap ni. Orang yang dah meninggal tetap boleh bagi kita duit. Cuba boleh jawab? Cuba type kat komen. Macam mana tu? Orang yang dah meninggal tetap boleh hantar kita duit setiap bulan. Ada jawapan? Macam mana? Orang yang dah meninggal boleh tetap hantar kita duit setiap bulan. Sama juga dengan kita sebagai anak boleh hantar Al-Fatihah untuk orang tua kita di dalam. Begitu juga kisah saya. Dia gini, arwah orang tua saya ni, dia ada tinggalkan saya aset. Maksudnya rumah sewa. Jadi kat sinilah, tu saya cakap, bila orang tua dah bagi kita asas perjalanan, okey, dia ada rumah, dah jadi milik kita, itulah dia sebagai, dia dah meninggal tapi bagi kita duit tiap bulan. Nampak tak? Sebab rumah tu kita sewakan. Duit tu daripada mana asalnya? Betul? Itu saya belajar daripada arwah orang tua saya sendirilah. Maksudnya, arwah orang tua saya meninggal masa tu saya mungkin dalam umur 20-an. Dalam 20 lebih saja. Masih anak satu lagi masa tu. Jadi itulah, bila kita tak duduk rumah tu, kita sewakan sampai sekarang. Sebab tu bila kita ada harta, kita jangan lupa kat dia. Walaupun dia dah tak ada, ambil sebahagian hasil itu, kita infak dekat mana-mana tempat yang paling apa ni tadi cakap, paling subur. Suburnya kat mana? Tadilah pusat tahfiz, sekolah ke, masjid ke, yang kita boleh sumbangkan atas nama arwah. Itu yang saya cakap. Saya juga ada yang income tahunan ni sebenarnya daripada arwah orang tua saya, saham-saham dia. Jadi saya cuma uruskan aja untuk saya dan untuk generasi saya yang akan datang. Jadi kita kena ajar anak-anak kita bagaimana nak menguruskan benda ni. Kadang-kadang kalau kita tak ajar, nanti dia lupa, habis dia jual semua. Sedangkan saya pernah berbual dengan satu orang yang berada juga, kaya. Dia pernah cakap saya, Lim, untuk satu pokok ni, kita sebenarnya kita dah tanam satu pokok yang menghasilkan buah setiap tahun. Jadi bila kita ada pokok, jangan ditebang pokok itu. Maksudnya, contoh macam tadilah, kita dah ada aset orang sewa. Kalau kita jual sekelepuk memang dapat duit banyak. Sebab kalau duit banyak ni, kalau kita simpan, dia sekejap aja habis. Tapi kalau aset tu bekerja untuk kita, sampai bila-bila kalau kita boleh urus dengan baik, dia setiap bulan akan hantar duit kat kita. Inilah saya cakap, ada pokok, jangan tebang, makan buah dia sampai kenyang. Sampai muntah pun tak apa. Pokok tetap jangan tebang, makan buah sampai habis tak apa. Nampak tak? Ini pengalaman-pengalaman saya yang saya rasa
mungkin setiap orang dia tak sama tau cerita dia. Cerita dia takkan sama. Ini satu pengalaman yang saya rasa memang saya suka kongsilah. Kebetulan sejarah ni kalau kita tak cerita mungkin orang tak tahu. Tapi bukan kita nak menunjuk ataupun apa tau. Boleh dia jadikan satu panduan saja. Bagi satu panduan. Ada nak bertanya boleh tanya. Type kat situ. Ataupun nak kita masuk dalam kotak, kita berbual berdua, bertiga ni. Ada efek yang turut serta. Boleh kita bersembang secara ni. Two-way communication. Kalau berbual dua orang, dia lebih kata orang. Saya punya trademark saya akan buka video ataupun apa mesti pakai topi. Ni sebab ada satu kawan, Lim, kau kalau nak nampak anu sikit kau pakai topi bareta. Saya cari topi ni. Biasanya saya suka pakai topi saya yang ni. Saya ada banyak topi sebenarnya. Saya suka pakai topi ni. Dia cakap tak cantik ke kau cari topi yang ni. Jadi saya memang pakai topi ni lah. Topi ni ada dua topi. Jadi bila live saya tetap akan pakai topi. Ini trademark saya lah. Lagi satu saya punya tagline yang saya gunakan sekarang. Jom bina pipe duit anda. Itu satu. Yang kedua, bisnes tanpa modal, bisnes tanpa menjual, jadikan belanja bulanan anda sebagai income bulanan. Itu saya punya tagline lah. Jadi bila orang tahu oh ni Abang HBO. HBO tu sebenarnya nama saya Abdul Halim bin Othman. Sebab tu saya pendekkan lah. Sebab kalau kita sebut HBO kan orang dah channel mana pula nak tengok channel HBO ni kan. Inilah salah satu kebetulan nama tu hampir sama tapi saya taruh A dekat depan. A tu dia punya Abdul dia. Kalau boleh tolong share supaya ada lagi rakan-rakan yang kat luar sana yang tak dapat masuk, at least dia nampak benda ni lalu dekat VTT dia tu, mungkinlah dia boleh singgah juga sambil-sambil kita berkongsi pengalaman. Mana tahu dari pengalaman saya yang saya rasa berharga tadi pasal nak bankrupt tadi, tidur beralas kotak, itu juga satu pengalaman. Cuma satu yang saya belum cerita tadi, masa berniaga dekat Singapura tu, saya kan masa tu berkongsi production saya buat kat Johor, marketing kawan dekat Singapura. Bila bisnes dah baju, bisnes dah nampak naik, dia corner. Dia corner. Makna dia nak jalan sendiri untuk production. Jadi bila tu kita dah pecah, saya masuk Singapura, masa tu saya tak berapa mahir dekat pemasaran kat sana. Mungkin kabel untuk jumpa dengan orang tu ada, tapi taklah macam yang rakan tu dah ada kan. Jadi bila saya pecah, saya main dekat Johor, bisnes tak menjadi masa tu. Jadi tutup, kilang saya tutup, saya berniaga lain lah. Tapi memang tetap bekerja sendirilah. Kebanyakannya kerja sendiri, gaji yang memang yang saya rasa saya kerja lama, nak kata lama juga, kat The Store dengan Perodua yang jual kereta. Lepas tu masuk insurans pun dah boleh kata kerja sendiri, sebab itu basic pun langsung tak ada sebenarnya kalau takaful ni. Tak ada basic langsung pun, cuma kita berdasarkan commission. Tapi Alhamdulillah masih boleh ada income yang boleh kita raih. Itulah sebabnya bila kita buat aja, insya-Allah ada saja rezeki sebenarnya. Sebab rezeki tak pernah salah alamat dan dia takkan lewat bila dia nak sampai dekat kita. Itu saya cakap tadi. Saya pernah dapat rezeki selepuk jumlah yang cukup besar. Ada 2 kali saya rasa dapat rezeki yang cukup besar. Memang kalau kita tak sadar, kita goyang sebenarnya. Tapi tak, Alhamdulillah saya tetap macam ini juga. Humble saja. Memang muka tak adalah pun dah, walaupun saya cakap betul, Alhamdulillah memang saya bersyukur sangat dengan apa yang saya ada. Macam ini satu hari bulan dah tunggu akaun je, tengok je. Duit masuk, duit ni masuk, duit ni masuk. Itulah.
nak kata tak kerja pun alhamdulillah sebenarnya masih cukup, masih boleh membantu saya. Sebabnya itulah kita kongsi saja pengalaman-pengalaman. Jadi dengan pengalaman ini mengajar saya kena banyak-banyak bersabarlah. Bila kita banyak duit, banyak pacak yang dekat. Banyak pacak yang dekat. Okey, ni saya nak kongsi satu tip macam mana kita nak jadi kaya. Satu tip ini, okey. Contohlah gaji kita ambillah 3,500 saya kira. Berapa yang kita perlu simpan? 3,500. Kejap 3,500 tolak 10%. Jadi kita kena simpan, ambillah 10%, makna 350. 350 ni kita simpan satu tempat yang paling selamat. Kita tak boleh ambil dia sampai bila-bila, walaupun angin, ribut, taufan, masalah apa pun tetap kena simpan. Sebab benda ini yang akan jadi pokok yang saya cakap tadi. Balance dia tadi nak kata nak habiskan, boleh habiskan, tapi kena bagi lagi 7 tabung. Okey. Tadi 3,500, asingkan memang 350 ni satu tempat yang memang tak boleh nak guna duit ni sampai bila-bila. Lepas tu yang lain tu kita kena bagi 7 tabung. Tabung penggunaan harian, tabung pendidikan, tabung kita nak melancong, tabung sedekah kita kena bagi berapa persen. Jadi kat situ kita akan ada 7 tabung. Tapi tabung yang paling penting yang satu tadilah, yang mula-mula tu. Sebabnya kita kena simpan dulu baru belanja. Kebanyakan orangnya belanja dulu baru simpan. Itu salah dia. Itu yang salah. Jadi dengan kita simpan, macam contoh kita ada RM1, 10 sen kita simpan dekat tempat yang paling selamat. Kalau ada RM1,000, RM100. RM10,000, RM1,000. RM100,000, RM10,000 kena asingkan. Itu formula yang paling senang lah. Saya panggil dia rahsia duit RM1. Rahsia duit RM1, bagaimana kita nak menjana pendapatan yang duit itu akan bekerja untuk kita. Ini pun dah pukul 4:09. Selamat datang Muzaz Zamani Ali. Mungkin baru masuk, saya ucapkan terima kasih kerana singgah dekat saya punya live ni. Sebenarnya saya sembang-sembang pengalaman hidup saya lah. Di samping itu juga saya bercerita tentang satu peluang perniagaan yang mana saya panggil bisnes tanpa modal, bisnes tanpa menjual. Jadikan belanja harian anda sebagai income bulanan. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal tu, boleh dekat bio saya, klik link Telegram tu, nanti dia akan bawa dekat sesi penerangan satu landing page saya. Boleh baca pelan-pelan lah daripada situ. Kat sini just cerita-cerita pengalaman yang saya ada. Kalau boleh jangan pernah jadi pinjamkan nama untuk orang lain yang saya cerita tadi. Jangan jadi penjamin orang lain. Kecuali memang betul kita adik-beradik pun kadang-kadang susah juga sebenarnya. Walaupun kita adik-beradik, memanglah air dicincang takkan putus. Tapi kalau dah kena blacklist akibat adik-beradik, macam mana pula kan? Siapa yang nak tolong kalau adik-beradik pun buat macam tu, kan? Itulah jadinya. Jadi itulah pengalaman yang saya boleh kongsikan. Pengalaman nanti satu hari saya akan kupas cerita saya daripada kereta kancil merah ke bintang 3. Ada masa saya akan cerita macam mana saya buat daripada kereta kancil pergi bintang 3. Ni berdasarkan pengalaman saya yang dah berusia 57 tahun. Alhamdulillah dah masuk kategori pencen
tapi still main internet perniagaan atas langit sebenarnya. Jadi yang muda-muda kalau nak berniaga, berniagalah atas langit. Berniaga atas langit ni berniaga yang paling senang yang saya cuba tunjukkan. Berniaga tanpa modal, berniaga tanpa menjual. Biar betul abang ni, abang HBO, boleh panggil saya abang HBO. Berniaga tanpa modal. Okey. Jadikan belanja harian anda atau belanja bulanan sebagai income tambahan. Untuk dapat maklumat tu buka dekat bio saya. Nanti boleh tengok. Sebab saya ni pun baru join bisnes ni tapi dah dapat hasil lah. Memang dah berhasil dengan tak ada menjual. Konsep dia paling mudah. Pendaftaran dia memang percuma, tak perlu bayar 1 sen pun. Lepas tu kita hanya muat turun apps dia. Apps dia ni kita hanya muat turun dan kita belanja menggunakan apps yang mana barang semua akan dihantar oleh syarikat yang dah terbukti dan berkesan. Lepas tu kita hanya kongsi peluang ini kepada 2 orang rakan saja. Dengan berkongsi kepada 2 orang rakan dan kita bina grup kiri dan bina grup kanan yang sama konsep, sama juga dia punya matlamat. Nak cari income tambahan daripada bisnes tanpa modal, bisnes tanpa menjual. Jadikan belanja bulanan anda sebagai income tambahan. Itu saja. Jadi bila dengan konsep yang cukup mudah ini, selama ini kita belanja dekat mana-mana tak dapat apa benda pun hasil. Jadi kita cuba belanja dekat apps ini. Kalau mungkin kawan-kawan pernah dengar dekat Malaysia ni Atomy Mall. Atomy ni dia syarikat daripada Korea. Kita daftar percuma. Just barang dia sebenarnya memang kita guna hari-hari. Contohnya ubat gigi, shampoo dan berbagai-bagai produk lah. Dekat mall tu banyak produk, ada lebih kurang 130 produk yang dah ada dekat Malaysia ni. Kalau dekat Korea dah ada 500. Yang bagus dia syarikat ni ada perancangan untuk wujudkan Azhar Mall. Azhar Mall ni dia dah berada di Korea. Yang mana Azhar Mall ni contohnya kalau kita nak beli KFC, McDonald, kita dah boleh guna apps tu. Lepas tu nak beli laptop, nak beli handphone, dah boleh guna belanja dekat Azhar Mall. Bila kita belanja dekat situ semua ada point. Point-point itulah yang akan jadi duit kita. Zaro. Terima kasih yang masuk. Kadang-kadang saya nak sebut nama ejaan ni saya lah. Orang lama nak baca pun tak berapa nak lancar ni sebenarnya kan. Jadi Razo 88886. Ni mesti ada rahsia daripada nama-nama ni, betul tak? Cuba terangkan sikit apa makna dia. Okey. Jadi inilah pengalaman orang lama. HBO ni orang lama yang berkecimpung dalam perniagaan internet bermula daripada 2010. Itu sebabnya ada kawan-kawan saya pernah cakap dengan saya, satu rakan India ni masa tu dia ajak saya join Great Eastern. Itu sebab dia lame, kalau boleh jangan ada satu pipe dalam hidup ini. Masa tu saya kerja dekat Pro 2. Dia cakap carilah 2-3 pipe baru yang boleh bantu kita tambah income. Jadi kepada rakan-rakan yang kat luar yang masih ada satu pipe, carilah mungkin affiliate yang boleh bagi kita duit. Kita cuma promosikan hanya guna handphone kita sekarang ni. Sebab orang sekarang berniaga dah guna kat handphone. Belanja pun kat handphone. Jadi gunakan handphone ini sebagai satu alat untuk kebaikan. Sama ada kita boleh berkongsi apa yang kita tahu. Kongsi benda-benda yang bermanfaat. Mungkin dia boleh jadi satu amal jariah kita sebenarnya. Jadi itulah. Jadi bila kita berkongsi yang baik, insya-Allah akan ada imbal balas balik yang baik pada kita. Okey, rasanya sampai di sini dulu perkongsian saya pada petang ini. Okey, bila saya dah log out daripada live ini, video ni masih boleh tengok, boleh dilihat daripada awal sampai akhir ni dekat YouTube channel saya. Biasanya selepas gini
saya akan muat turun balik live ini. Saya akan masuk dekat YouTube channel saya dekat Halim Danga. youtube.com/halimdanga. InsyaAllah semoga dia bermanfaat. Akhir kata daripada saya, salam jutawan. Terima kasih. Salam jutawan, berjaya, sehat, kaya dan yang paling penting berkah. Dengan akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di live saya pada petang ini. Mungkin dalam pukul 5 atau pukul 6 nanti saya akan timbul lagi. InsyaAllah. Terima kasih pada yang hadir. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.